Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua adik-adik cikgu yang sedang menonton video Cikgu Nur TV. Okey, misi cikgu untuk PDPR dan cuti penggal satu video, satu soalan, satu hari. Okey, so untuk video hari ini kita akan bincangkan subtopik yang ada dalam bab 2, trend semasa dalam perniagaan. Okey, jom kita mula. Alright, so kita tengok soalan ni. Graf di bawah menunjukkan suatu masalah ekonomi di sebuah negara. So, kalau kita tengok kepada graf ini yang horizontalnya tahun 2017 hingga 2020 dan yang vertikal harga barang. So, kalau kita tengok kat situ, daripada 2017 hingga 2020 tu harga barang semakin meningkat. Okey, so kalau harga barang semakin meningkat, mesti dah ada dalam kepala you all kan? Apa sebenarnya masalah ekonomi yang berlaku? Okey, so kita tengok apa soalannya. Okey, apakah fenomena yang berlaku? Nyatakan definisi fenomena tersebut. 2 markah. Mengapakah fenomena tersebut berlaku? 4 markah. Bagaimanakah kerajaan boleh mengatasi masalah fenomena tersebut? 4 markah. Okey, kita tengok soalan yang pertama dulu. Fenomena yang berlaku. Okey. Fenomena yang berlaku bila kenaikan harga barang secara berterusan tahun demi tahun, kita panggil dia sebagai inflasi. So, fenomena tersebut ialah inflasi. Okay? Inflasi merupakan satu keadaan di mana kenaikan harga barang dan perkhidmatan secara berterusan dalam sesebuah ekonomi. Okay? So ini kita dah jawab apakah fenomena yang berlaku. Fenomena tersebut ialah inflasi, 1 markah, dan definisinya 1 markah. So markah penuhnya 2 markah. Okey, untuk B pula, mengapakah fenomena tersebut berlaku? Okey, sebelum ni cikgu katakan kalau soalan yang berkait macam ni, kita pastikan kita tulis kepala ayat dan kepala ayat tersebut kita kaitkan dengan soalan. So ini soalan yang berkait lah A dengan B ni kan. So tadi A kita dah jawab dia inflasi, jadi B ni pun kita tulis lah. Kita nak tulis kepala ayat tu janganlah tulis fenomena tersebut berlaku kerana, okey, bila kita tulis macam ni kita tak mengaitkan jawapan kita tu dengan jawapan A tadi. Sebab A ni kita dah tahu inflasi. Jadi kita tulislah inflasi berlaku kerana, so barulah tulis dia punya point dia. So untuk mengapakah, kata tugas mengapakah, kita perlu jawablah kenapa tu tapi dalam bentuk huraian ya. Huraian tu tak semestinya awak tulis dalam esei, awak tulis dalam point pun boleh macam yang cikgu buat ni. Ini dalam point. Okay, tapi dalam bentuk huraian ya. So inflasi berlaku kerana permintaan barang dan perkhidmatan yang meningkat berbanding dengan jumlah penawaran dalam pasaran. Okay, kenaikan kos pengeluaran akibat daripada harga bahan mentah meningkat atau keinginan firma meningkatkan keuntungan. Kenaikan harga barang atau perkhidmatan import dari negara yang mengalami masalah inflasi. Okay, kenaikan kadar upah buruh menyebabkan kos pengeluaran meningkat dan pengeluaran terhad. Okey, cikgu nak explain dalam bahasa yang lebih mudah kenapa inflasi ni berlaku. Okey, sekiranya permintaan barang tu banyak. Okey, contohnya cikgu bagi contoh yang mudah lah. Awak berniaga burger. Okey, awak berniaga burger. Awak cuma keluarkan 10 biji burger. Tapi yang nak burger tu 100 orang. Okey, yang nak burger tu 100 orang. Tapi berapa orang je yang boleh dapat? 10 orang sahaja, betul? Okey. Jadi bila berlaku macam tu, awak sebagai peniaga tend to nak keluarkan lebih banyak burger supaya dapat memenuhi permintaan daripada pelanggan. Okey, so bila awak nak keluarkan daripada awak punya kapasiti 10 biji burger sahaja. Tapi bila awak nak keluarkan 100 biji burger, apa yang awak perlu buat? Mungkin awak perlu minta pekerja awak kerja lebih masa, kan? Lepas tu awak perlukan bahan mentah dengan cepat, kan? Dan bila pengeluar bahan mentah tu pun sendiri, bila dia nampak kita minta, jadi nampaknya permintaan terhadap bahan mentah tu tinggi. So dia pun akan cuba untuk menaikkan harga. So bila harga bahan mentah meningkat, kos kita pun meningkat. Kos upah pekerja pun meningkat.
Jadi daripada harga sebiji RM5, burger tu harga dia RM5, nak cover semua kos yang meningkat tu awak terpaksa jual dengan harga RM20. So daripada harga RM5 jadi RM20. So kenaikan harga barang ni juga dia boleh berlaku sekiranya kita ni bahan mentah yang kita nak guna tu kita import daripada luar negara dan negara yang kita import tu pula sedang mengalami inflasi. So negara yang mengalami inflasi tu harga barang dia tinggi. Kan? Jadi kita nak beli barang mentah tu, bahan mentah tu daripada negara tu. Dari negara tu, jadi kita kena bayar sejumlah wang yang lebih tinggi. Jadi kalau kita dah beli bahan mentah tu tinggi, kita pun akan menaikkan harga barang juga. Untuk tampung kos kita beli bahan mentah tadi. Okay, so sebab itulah inflasi berlaku. Alright? Okey, soalan yang seterusnya, bagaimanakah kerajaan boleh mengatasi masalah fenomena tersebut? Masalah fenomena apa? Inflasi lah, okey? Alright, so kita tengok. Okey, kata tugas bagaimanakah kita perlu berikan cara dan juga alasan. Okey, cara dan juga alasan. So, markah 4 markah. So, you guys boleh bagi 2 cara, 2 alasan. Okey? Ataupun yang ni cikgu bagi lebih lah kan. So mana-mana lah antara 3 ni yang you guys boleh pilih untuk jawab soalan bagaimanakah ni. Okey, kerajaan boleh mengatasi masalah fenomena tersebut. Okey, sepatutnya kita terus tulis kerajaan boleh mengatasi inflasi dengan beberapa langkah. Okey, iaitu yang pertama apa dia? Meningkatkan kadar faedah. Okey, so bila kerajaan meningkatkan kadar faedah, so penduduk dia akan cenderung untuk menyimpan duit dalam bank. Sebab apa? Sebab dia nak kadar faedah yang tinggi tu dapat untuk dia. Okey, jadi dia lebih penduduk akan cuba untuk menyimpan. So bila penduduk menyimpan duit, dia tak berbelanja, jadi permintaan terhadap barangan akan berkurang. So bila permintaan terhadap barangan atau perkhidmatan dia berkurang, secara tidak langsung harga tu dia tak akan meningkat lah. Kan dia akan menurun ataupun dia maintain, dia tak meningkat lagi. Okey, so itu cara kita boleh kawal lah. Okey, seterusnya dasar kerajaan. Okey, kerajaan boleh mengimport barang dan perkhidmatan yang penting sahaja. Okey, yang barang-barang yang tak penting tu buat sendirilah. Okey, dan kita cuba perbanyakkan ekspor keluar. Okey, alright. So seterusnya pemberian subsidi. Ini kalau kes kos bahan mentah yang tinggi, contohnya kos bahan mentah yang tinggi. Jadi kerajaan boleh bagi subsidi kepada kepada pengeluar ataupun kepada pembeli kita lah, kita yang nak bahan mentah tu. Okey, supaya apa? Supaya harga bahan mentah tu tak terlalu tinggi. So contohnya sepatutnya dia dah harga tu dah tinggi kan, RM50. Contoh RM50, tapi kerajaan bagi subsidi sebanyak RM20. Jadi kita yang meniaga ni nak dapatkan bahan mentah tu kita perlu bayar berapa saja? RM30 saja. Jadi bila kontrol harga bahan mentah macam tu dengan subsidi kerajaan ni, kita pun tak adalah menanggung kos yang tinggi sangat. Jadi kita pun tak adalah nak menaikkan harga barang. Okey? Alright, so itulah kita tengok inflasi. Mungkin lepas ni cikgu boleh explain tentang deflasi pula. Alright, okay, so itu sahaja untuk video kali ni. Terima kasih. Assalamualaikum.